Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Okey. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Okey. Nama saya Asfalila binti Ali Osman. Saya bertugas sebagai pembantu pengurusan murid prasekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Hampar, Segamat Johor. Okey, saya telah berkhidmat kurang lebih menghampiri 21 tahun di dalam skim perkhidmatan pembantu pengurusan murid prasekolah. Okey. Dan saya telah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Okey, itu sahaja sedikit berkenaan diri saya. Selain daripada itu, saya adalah salah seorang panel penggubal untuk subjek prasekolah ini sendiri. Okey. Dan hari ini kita berkumpul di sini di platform ini adalah untuk saya kira ini adalah kursus yang terakhir sebelum rakan-rakan semua menduduki peperiksaan pada 7 hari bulan 9 nanti, kalau tak salah saya lah. Okey. Saya nak ucapkan juga ribuan terima kasih kepada unit peperiksaan bahagian pengurusan sumber manusia kerana mengadakan peluang ini untuk saya berkongsi apa yang saya tahu bersama dengan adik-adik semua yang bakal menduduki peperiksaan nanti. Tak kiralah anda calon mengulang ataupun calon baru. Okey, yang calon baru tu saya ucapkan tahniah lah. Saya difahamkan ada yang baru 3 bulan, ada yang baru 6 bulan dilantik bukan, maksud saya baru posting dan terus mencabar dirilah untuk menduduki peperiksaan seawal yang mungkin. Okey, bagi calon yang mengulang, jika adalah dekat sini, saya nak ucapkan semoga pada peperiksaan kali ini anda boleh lulus Saya kalau boleh, saya tak nak lagi bertemu dengan anda semua dalam sesi khusus teknik menjawab soalan. Okay, mungkin kita akan bertemu di sesi-sesi yang lain. Tapi kalau boleh untuk khusus teknik menjawab soalan ini, saya tak nak dah jumpa anda semua. Dan saya mengharapkan anda semua boleh lulus supaya urusan pengesahan jawatan itu dapat dilaksanakan dengan seberapa segera yang mungkin lah. Jangan sampai tertangguh. Okey. Untuk makluman semua, hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan kertas pembantu pengurusan murid prasekolah grade N19 yang mana kita masih mengguna pakai sukatan-sukatan kertas soalannya adalah berdasarkan kepada senarai tugas pembantu pengurusan murid prasekolah yang dikeluarkan pada tahun 2016. Bermakna kita mengguna pakai kepada JD atau job scope anda, job description yang tahun 2016. Kita tak pakai dulu yang baru ni. Yang baru ni memang yang kita buat sehari-hari sekarang, tetapi untuk menjawab soalan pada 7 hari bulan ini nanti, kita menggunakan JD yang dikeluarkan pada tahun 2016 yang lalu. Okey, di dalam slot perkongsian kita pada hari ini, kita akan sama-sama share. Saya akan sharekan sukatan kertas yang akan anda semua jawab nanti semasa peperiksaan sebenar. Saya juga akan berikan bahan-bahan rujukan yang boleh dibawa semasa anda menjawab peperiksaan nanti. Dan hari ini saya mengharapkan bahan rujukan tersebut telah ada bersama-sama dan jadi kita akan belajar untuk tagging bersama-sama juga. Okey. Saya juga akan berikan beberapa contoh soalan dan nanti daripada contoh-contoh soalan itu saya akan terangkan apakah bahan yang akan digunakan semasa anda menjawab nanti. Saya juga akan memberikan teknik tagging sumber rujukan yang mana nanti untuk memudahkan anda mencari jawapan semasa peperiksaan sebenar. Okey, suka saya ingatkan kita punya soalan adalah 40 soalan objektif untuk 60 minit. So bermakna satu soalan itu anda perlu menjawab dalam masa 1 minit sahaja. Sebab yang lagi baki 20 minit tu digunakan untuk menyemak ataupun melengkapkan jawapan pada soalan yang tak mampu anda jawab pada awalnya.
Okey, tapi insya-Allah ya kalau anda semua ada bahan rujukan, rakan-rakan semua ada bahan rujukan dan telah membuat rujukan dan tagging pada bab-bab yang akan saya nyatakan sebentar lagi, insya-Allah anda akan dapat menjawab dengan cepat dan pantas lah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu sedikit perkongsian saya. Mungkin ada yang dah pernah lihat, mungkin kalau yang baru tu kita lihatlah sama-sama ya. Betapa getirnya rindu tak terhakis di pesisi hati. Walaupun sekarang hilang panas kibuli. Dah adalah musafir menajari arti dunia cenggaran para pesuci. Getar di jari jemari katahan lupa, barawi kau menjadi abu. Bukan peti amanah ku sabisa, hanya kesabaran penawar seperti kepadam adalah sesuatu kepastiannya dalam hidup. Walaupun kau diriku seribu keresahan tak bagaikan pandang. Okey, semua dapat lihat dengan jelas ya video tadi? Dapat tak? Okey. Okey. Dapat buat dapat. Okey, kita teruskan ya. Okey. Di samping itu juga di dalam sesi perkongsian kita pada hari ini, saya suka ada interaksi dua hala ya. Saya suka ada komunikasi dua hala. Maknanya kalau kata anda semua tidak faham ataupun tidak dapat dengan jelas apa yang saya cuba sampaikan, boleh terus bertanya kepada saya, tak kiralah sama ada menulis di ruangan chat ataupun terus angkat tangan dekat sini dan cuba kita kongsi. Saya sebenarnya di sini bukan nak mengajar ataupun apa ya, tapi saya sini adalah sekadar untuk berkongsi ataupun memberikan sedikit tips ya macam mana cara-cara nak lulus dengan mudah. Yang penting sekarang mesti ada bahan rujukan dan mesti membuat ulang kaji, mesti membuat membaca dan tagging kepada bab-bab yang akan saya sebutkan dalam perkongsian kita pada hari ini. Okey. Saya juga akan berikan sedikit tip mudahlah untuk lulus. Tapi yang penting saya tegaskan dekat sini mesti ada bahan rujukan. Sebab bahan rujukan itu nanti anda boleh bawa semasa menjawab semasa menjawab soalan nanti. Okey.
Sukatan kertas soalan ini adalah terdiri daripada topik am yang perlu dikuasai oleh seorang pembantu pengurusan murid prasekolah grade N19. Okey, rujukan sukatan kertas bahagian B berkenaan subjek ini boleh dimuat turun di laman web SISPA. Tapi dekat situ dia hanya ada bagi senarai bahan rujukan. Tapi bagi yang dah pernah bersama saya sebelum ni ataupun yang baru-baru ni dekat SSTP JPN Selangor, saya ada nyatakan ada satu grup yang saya buat khusus untuk saya share bahan rujukan dalam tu. Okey, saya harap semua dah ada masuk kat dalam tu dan dah ambil semua bahan rujukan yang saya dah share tu, print out jadikan dia hard copy supaya nanti boleh bawa dan boleh senang nak belik-belik semasa menjawab soalan. Saya tidak menggalakkan anda merujuk bahan rujukan melalui handset ataupun gadget-gadget lah, sebab itu sebenarnya lebih sukar sebenarnya. Saya lebih menyarankan anda semua ada bahan rujukan berbentuk hard copy yang mana nanti anda perlu tagging di mana bahagian-bahagian yang selalunya lah, yang familiar, yang selalu ada panel-panel penggubal ni ambil untuk dijadikan soalan. Okey? Nanti kalau siapa yang belum masuk grup Telegram tu masih ada kesempatan, nanti di akhir saya akan share number telefon saya. You all boleh PM di Telegram saya lah, nanti saya akan masuk ke dalam grup tu. Sempat lagi, hari ni baru 29 hari bulan, ada lebih kurang 8 hari lah macam tu untuk you all buat pecutan terakhir untuk mengulang kaji dan menanda di mana bab-bab penting yang akan biasanya keluar lah dalam soalan peperiksaan nanti. Okey. Di dalam sukatan kertas bahagian pembantu pengurusan murid prasekolah, dia ada 4 bahagian yang utama, iaitu pengurusan pentadbiran kelas prasekolah yang mana di bawahnya terkandung urusan pendaftaran murid, pengemaskinian data dan maklumat, iaitu kita pakai sistem satu sistem di prasekolah, iaitu sistem maklumat prasekolah kebangsaan SMPK. Okey, saya mengharapkan semua PPM prasekolah telah ataupun pernah mengakses SMPK. Jangan kata saya tak tahulah, saya baru 3 bulan. No Sebab SMPK ni untuk makluman semua, hari-hari kita kena akses walaupun di musim cuti persekolahan ni. Sebab kita perlu mengisi kehadiran. Kalau hari persekolahan biasa, kita perlu mengisi kehadiran murid, kehadiran guru dan kehadiran PPM sendiri di dalam PSS laporan PSS kehadiran tersebut. Dan di waktu cuti sekolah ini, kita perlu juga mengisi kehadiran kita sendiri di dalam SMPK tersebut. Okey, kemudian di bawah pengurusan pentadbiran kelas prasekolah ini juga kita ada sedikit berkenaan pengurusan aset alih dan stok. Okey, kemudian kita juga menguruskan rekod dan file-file yang ada di kelas prasekolah. Kemudian kita juga terlibat dalam pengurusan keuangan. Di prasekolah ini ada beberapa jenis bantuan yang diberikan kepada murid. Jadi kita terlibat secara langsung ataupun tidak dalam menguruskan keuangan tersebut. Okey, kemudian kita masuk pula kepada bahagian kedua, iaitu pengurusan pembelajaran dan pengajaran murid. Okey, di bawah topik ini ada beberapa subtopik yang kita akan ambil untuk dijadikan soalan-soalan anda nanti. Okey, yang pertama adalah peranan PPM dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran di kelas prasekolah. Okey, kemudian kita juga terlibat dalam penyediaan keselamatan dan kesesuaian sumber PDP. Kita kena pastikan bahan-bahan bantu mengajar yang guru gunakan itu selamat untuk digunakan oleh murid prasekolah tersebut. Sesuai atau tidak untuk digunakan oleh murid-murid tersebut. Dan juga kita boleh membantu di dalam penyediaan sumber tersebut. Okey, kemudian yang ketiga,
pengurusan persekitaran PDP. Okey, kita menguruskan keselamatan, kesihatan dan keselesaan, iaitu 3K untuk murid-murid di sama ada di dalam ataupun di luar kelas prasekolah. Okey, dan yang terakhir kita membantu dalam pengurusan co-akademik. Apa dia pengurusan co-akademik? Saya rasa ada yang dah tahu, siapa yang pernah hadir ke SSTP baru ni yang terbarulah, yang baru lagi yang lepas yang pernah hadir di SSTP tu, mungkin penceramah sebelum ini iaitu rakan saya Puan Salina telah ada maklumkan apa dia co-akademik untuk prasekolah. Dan saya akan jelaskan juga nanti di dalam bila kita bertemu kepada contoh soalan ini nanti. Okey. Seterusnya bahagian ketiga iaitu pengurusan penyediaan makanan, mengemas dan membersih, ya. Itu bab yang ketiga di dalam skop seorang pembantu pengurusan murid prasekolah. Okey, sebelum ini kita semua difahamkan dimomokkan dengan tugas seorang pembantu pengurusan murid prasekolah itu hanyalah memasak di dapur prasekolah, di ruang penyediaan makanan prasekolah. Okey, sebenarnya kita ada lagi tugas yang lebih utama selain daripada pengurusan penyediaan makanan itu sendiri. So, jangan momokkan diri anda adalah tukang masak sahaja di kelas prasekolah. No, besar peranan anda di kelas prasekolah itu kerana tugas memasak itu dah jadi tugas yang ketiga. Ada tugas yang lebih utama. Tugas kita mendampingi murid prasekolah itu sendiri. Okey, tugas kita dalam pengurusan pentadbiran kelas itu. Macam mana kita nak jadikan sebuah kelas prasekolah itu dapat berjalan dengan lancar adalah melalui pengurusan pentadbiran kelasnya macam mana, yang cekap, yang efisien, yang cemerlang. Begitu juga dengan tugas kita dalam mendampingi murid sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri pun tidak semestinya berlaku di dalam kelas prasekolah sahaja. Bermakna di sepanjang 4 jam murid hadir ke sekolah itu adalah tempoh PDP dia, termasuklah pada waktu rehat iaitu pada waktu makan. Di situ pun kita boleh selitkan unsur-unsur PDP, kita bantu guru untuk menyelitkan unsur-unsur PDP di situ. Okey, so di bawah pengurusan penyediaan makanan ini juga ada beberapa subtopik yang telah kita pecahkan untuk dijadikan soalan-soalan anda nanti. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan keselamatan, kebersihan, penyimpanan dan kaedah penggunaan peralatan memasak. Ya, kita bukan sembarangan sahaja memasak di dapur prasekolah itu. Kita terikat dengan akta-akta dan peraturan yang membolehkan kita menjadi pengendali makanan di kelas prasekolah itu sendiri. Okey, yang kedua, kita terlibat dalam penyediaan makanan dan minuman yang bersih dan seimbang. Di dalam ini juga dipecahkan lagi. Dia akan terangkan lagi bagaimana kita ada kaedah memasak, kita terlibat dalam pemilihan dan penyimpanan bahan yang selamat. Okey, sebab kita terlibat dalam proses memasak dan menyediakan makanan untuk anak-anak yang berumur di antara 4 hingga 6 tahun. So kita kena betul-betul teliti dalam kaedah pemilihan dan penyimpanan bahan ini sebab anak-anak yang berumur 4 hingga 6 tahun ini mereka masih sensitif kepada sebarang, kita cuba elakkan sebarang pencemaran makanan dan sebagainya. Okey, kita di dalam bab ini juga kita masih menggunakan menu standard prasekolah kebangsaan yang lama. Kita tak gunakan menu baru yang dikeluarkan pada bulan akhir April, awal Mei yang lalu. So kita masih menggunakan menu standard prasekolah kebangsaan yang ada menu bandar, menu luar bandar dan menu vegetarian, dan setiap menu itu ada 4 set menu untuk 1 bulan. Okey, so kita tak gunakan menu yang baru ya rakan-rakan untuk peperiksaan kali ini. Mungkin menu baru tu kita akan gunakan untuk peperiksaan pada tahun hadapan. Tapi saya mengharapkan
calon-calon yang ada di sini hari ini lulus semuanya nanti pada peperiksaan yang akan anda duduki pada 7 hari bulan nanti. Okey, di bawah bab ini juga kita akan terangkan berkenaan dengan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri untuk pencegahan pencemaran makanan. Ini pun sangat pentinglah untuk kita tahu ya sebagai pembantu pengurusan murid prasekolah. Okey. Terusnya menyedia, mengemas dan membersih semua ruang yang ada di dalam kelas prasekolah itu sendiri. Ingat ya rakan-rakan, tugas mengemas, membersih ruang, menyediakan ruang itu supaya ia menjadi sesuatu tempat yang kondusif ya untuk murid-murid itu sendiri. Dia akan berada di dalam kelas prasekolah itu kurang lebih dalam tempoh masa 4 jam. So kita kena memastikanlah ruang-ruang yang ada di dalam kelas itu sentiasa bersih, kemas dan selesalah untuk mereka menghadapi proses PDP. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, pengurusan hal ehwal murid. Okey. Kita terlibat dalam pengurusan kebajikan murid, murid sakit, murid demam, murid sebagainya tidak selesa, kita terlibat dalam pengurusan kebajikan mereka lah. Okey, dan pengurusan kebersihan, keselamatan dan kesihatan murid juga kita yang menguruskan. Dan akhir sekali seorang PPM itu adalah role model ya kepada anak-anak jagaan mereka di kelas prasekolah. Role model di SSTP hari tu pun kita dah terangkan apa dia role model. Nanti mungkin dalam soalan kita tak jumpa role model ni, kita akan jumpa perkataan lain Nanti cubalah cari atau ingatkan balik. Sebelum ini pun saya dah pernah terangkan apa itu role model. Kita kena menjaga sahsiah diri kita. Kita ini adalah objek atau apa yang murid prasekolah pertama lihat apabila mereka hadir ke sekolah. Cikgu pun dia akan jadi orang kedua yang murid akan pandang. Tapi sebagai PPM kita ni adalah orang pertama. So kita adalah role model. Role model itu adalah suri teladan. Pernah dengar perkataan suri teladan? Okey, kita menjadi contoh. So kita kena tampilkan sahsiah diri yang baik. Keterampilan kita, tutur kata kita kena bagi, kita kena presentkan yang baik-baik sahaja. Okey? Kita tidak boleh bawa, kalau contoh kita ada masalah di rumah, kita jangan bawa masalah itu ke sekolah. Tinggalkan masalah kita tu di tepi pintu pagar sekolah. Kita masuk ke dalam kawasan sekolah dengan aura yang positif ya. Kita kena tampilkan sahsiah diri yang baik. Kita pakai baju yang bersih, yang kemas, yang mengikut etika seorang penjawat awam. Okey, kita ada etika, kod etika pemakaian yang macam mana yang kita boleh pakai sewaktu kita hadir ke sekolah, ke tempat kita bekerja itu sendiri. Selain daripada itu, yang paling penting kita punya tutur kata ni yang keluar dari mulut kita, lidah kita ni, lisan kita ni kita kena jaga. Jangan sesekali mengeluarkan perkataan yang tidak sedap didengar, tidak elok didengar kerana murid yang berumur 4 hingga 6 tahun ini mereka sangat mudah absorb, sangat mudah menyerap sesuatu, apa lagi yang negatif itu. Dia akan ingat sampai bila-bila. So rakan-rakan, kita hendak ataupun tidak apabila kita telah menjadi seorang pembantu pengurusan murid itu, tak kiralah prasekolah dan ataupun skim-skim yang lain, sebagai penjawat awam dan terutamanya kita ni lebih-lebih lagi yang berhadapan dengan anak-anak yang baru nak mengenal dunia ini. So kita kena menjadi role model lah kepada mereka. Jaga kita punya tutur kata. Jangan sesekali mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap didengar. Okey. So kita terus sekarang masuk kepada tajuk soalan. Tajuk kertas. Tajuk soalan bagi kertas peperiksaan kita. Okey, saya ulang balik
tadi. Yang pertama adalah pengurusan pentadbiran kelas prasekolah. Kemudian yang kedua, pengurusan pembelajaran dan pengajaran murid. Yang ketiga, pengurusan penyediaan makanan. Dan yang keempat adalah pengurusan hal ehwal murid. Saya kalau boleh hari ini saya nak semua orang sekurang-kurangnya ada satu bahan rujukan di tangan, iaitu buku garis panduan pengurusan buku garis panduan pengurusan prasekolah yang berwarna biru itu. Jadi nanti kita boleh tagging sama-sama dekat mana biasanya topik-topik yang dijadikan soalan. Bahagian-bahagian mana Okey. So kalau yang ada tu saya ucapkan tahniah lah hari ini. Jadi kita sama-sama belajar. So kita terus masuk kepada pengurusan pentadbiran kelas, iaitu pendaftaran murid. Subtopik di bawah pengurusan pentadbiran kelas ini, yang pertama adalah pendaftaran murid, kemudian pengemaskinian data dan maklumat. Saya ulang balik supaya you all ingat ini adalah topik-topik yang kita akan jadikan soalan-soalan anda semua nanti. Okey, di bawah pengurusan aset dan stok ini kita akan buat berkenaan dengan aset alih, yang mana kita hanya terlibat dalam penggunaan, pelabelan, penyelenggaraan dan pelupusan. Okey, di dalam stok kerajaan pula iaitu stok stok kita terlibat dalam kaedah penyimpanan, penggunaan dan pelupusan. Seterusnya yang keempat adalah pengurusan fail dan rekod, dan yang kelima pengurusan keuangan. Okey, di sini tadi saya ada sebut kita terlibat dalam pengurusan keuangan di prasekolah yang melibatkan aktiviti co-akademik. Okey, co-akademik ni termasuklah lawatan, sukan, karnival dan sebagainya. Dan sekarang ini saya percaya semua negeri di seluruh Malaysia ini sedang menjalankan karnival kecemerlangan pendidikan prasekolah. Okey, jadi itu adalah salah satu program yang tersenarai di dalam co-akademik di kelas prasekolah. Selain pada itu juga pengurusan kewangan kita terlibat dalam menguruskan sumbangan yang diberikan kepada kelas prasekolah kita. Sebelum itu saya suka nak ingatkan di kelas prasekolah ini walaupun kita ada pengurusan keuangan, tetapi kita tidak boleh membuat sebarang kutipan keuangan di kelas prasekolah. Ingat rakan-rakan, tidak dibenarkan sama sekali kutipan wang dibuat di kelas prasekolah. Contohlah macam rakan kita bukan di prasekolah di satu badan yang lain, mereka ada contoh buat kutipan sumbangan setiap bulan. Murid-murid perlu membayar RM10 seorang untuk aktiviti dan sebagainya. Tak kita di prasekolah kita tidak dibenarkan sama sekali untuk membuat kutipan tersebut, kerana di kelas prasekolah kita telah diperuntukkan bantuan-bantuan keuangan, bantuan makan, bantuan koko, bantuan PCG. Okey, nanti saya akan terangkan selepas ini lebih khusus lagi berkenaan dengan bantuan-bantuan yang ada di kelas prasekolah. Okey. Tapi di sini yang sumbangan yang saya maksudkan ada di sini, contohlah ada ibu bapa yang nak sumbangkan aircon dekat kelas prasekolah contohnya lah kan, dia nak bagi anak dia selesa. So itu perlu didaftarkan di dalam tata cara pengurusan aset alih ataupun stor kerajaan, kerana dia didaftarkan sebagai sumbangan dan perlu didaftarkan di dalam tata cara pengurusan tersebut lah. Okey. So sekarang kita terus masuk kepada bab yang pertama, iaitu pentadbiran kelas. Kita masuk kepada subtopik yang pertama di bawah pentadbiran kelas tersebut, iaitu pendaftaran murid. Okey, pendaftaran murid. Okey. Kita di bawah tajuk ini kita ada pakai beberapa jenis bahan rujukan. Okey, saya nak sekarang semua fokus kepada yang ini. Apa bahan rujukan yang kami gunakan untuk menghasilkan soalan ini? Saya nak anda semua fokus. Dan kalau boleh catat
kamu catat, dan kalau boleh, kalau ada bahan rujukan bersama-sama dengan rakan-rakan sekalian pada hari ini, terus kita tagging. Kita belajar terus tagging macam mana nanti supaya senang sewaktu peperiksaan sebenar, bila tiba bab pendaftaran murid, kat mana kita nak cari kat muka surat berapa dan sebagainya. Okey, bahan pertama yang kita gunakan adalah buku garis panduan pengurusan prasekolah cetakan tahun 2018, dia berwarna biru. Okey, saya percaya semua kelas telah dibekalkan dengan buku ini pada Februari 2019 dia telah diedarkan ke semua kelas prasekolah. Okey, bukunya macam ni, warna biru. Dalam ni terkandung semualah yang berkaitan dengan pengurusan prasekolah. Okey, siapa yang ada bawa hari ini bersama-sama buku ni? Ada tak? Okey, terus ya. Saya ramai yang bawa hari ni. So kalau yang ada bawa hari ni, kita terus tagging Saya akan sebut nanti bab-bab mana, muka surat berapa, dan kita akan terus tagging supaya nanti senang anda untuk mendapatkan jawapan. Okey, cumanya saya suka nak menarik perhatian lah. Ada yang mendapatkan buku ini daripada soft copy di internet apabila guna yang soft copy di internet tu di muka surat sekejap di muka surat 37 itu tiada dalam buku tersebut kerana muka surat 37 tu ada merit berkenaan dengan permohonan kemasukan murid ke prasekolah. Jadi dia agak sulit sedikitlah tak dimasukkan ke dalam bahan yang soft copy tersebut. Okey, saya nak ucapkan selamat datang kepada Encik Zul Hilmi Syam bin Muhammad Noor, kita punya PSU Kanan, Unit Peperiksaan Perkhidmatan Awam, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan. Selamat datang Tuan. Okey. Okey. Jadi nanti kalau kamu dapatkan soft copy itu yang dalam grup tu, kena dapatkan juga yang muka surat 37 ni. Sebab di muka surat 37 ini adalah kandungan merit pemarkahan untuk penempatan murid ke prasekolah. Okey, selain pada itu kita menggunakan surat edaran KPM untuk permohonan kemasukan murid ke prasekolah, tetapi kita menggunakan surat tahun semasa. Jadi untuk soalan yang 7 hari bulan 9 ni, kita mungkin menggunakan surat tahun 2021 sebab kita masih kita tidak mungkin mengguna yang tahun 2023 ini macam yang saya akan tunjukkan ini. Ini mungkin untuk soalan tahun depan. Tetapi walaupun berbeza tahun yang digunakan untuk surat tersebut, isi kandungannya tetap sama. Isi kandungannya tetap sama, yang berbeza hanyalah surat cover depan ni. Okey, saya tunjuk contoh. Okey, ini adalah untuk surat tahun 2023 ni untuk penempatan ke tahun sesi persekolahan 2024 dan 2025. Kita tak pakai cover yang depan ni, cuma kita pakai isi kandungan yang dalam-dalam ni lah. Termasuklah kat dalam ni ada jadual proses kerja berkenaan dengan kemasukan ke prasekolah. Kemudian merit tu tak ada dia tak masukkan dekat sini. Merit tu kamu semua tetap perlu mencari di dalam hard copy, dalam buku sebenar panduan pengurusan prasekolah itu. So nanti kalau siapa yang dapatkan buku pengurusan ni melalui soft copy tu, cuba minta dengan rakan-rakan yang ada buku sebenar dapatkan muka surat 37 tu apa. Okey. Okey, so kita pergi pada contoh soalan yang pertama. Saya mohon cuba menjawab dalam masa 1 minit sahaja. 1 minit sahaja. Saya tak mau lebih. Sebab saya seperti yang saya kata di awal tadi, cuba jawab soalan dalam masa 1 minit sahaja. Yang lebih 20 minit tu kita akan gunakan untuk menyemak semula ataupun kita menjawab mana-mana soalan yang kita tinggalkan sebelum ini. Dan satu lagi saya nak ingatkan,
You all tak payahlah nak ambil soalan ni ke apa ya. Soalan ini tak akan keluar lagi dalam peperiksaan sebenar nanti. Sebab ini kita dah jadikan contoh di dalam kursus ini dan dia tidak akan keluar lagi lah sewaktu peperiksaan sebenar nanti. So semua nanti daripada soalan ini saya akan terangkan macam mana cara untuk mendapatkan jawapan. Dari mana nak dapatkan jawapan untuk soalan ini. So 1 minit. Ada yang dah boleh menjawab tak? Okey, Hayati. Okey, ramai yang jawab A, ramai juga yang jawab B. Okey, kamu rasa jawapan yang sebenar yang betul apa? Jawapan yang sebenar yang betul. A. A. Salah. Ada juga yang jawab C ya. C maknanya 1, 2 dan 3. Okey. So jawapan yang sebenar di sini adalah B ya. Jawapan yang betul. Okey. Saya nak ingatkan kamu ya kat sini. Kena baca soalan dengan betul kena fahamkan apa soalan itu walaupun kita ada masa 1 minit tapi kena gunakan masa 1 minit itu untuk tengok apa keywords yang diberikan dalam soalan. Okey, dekat sini pilih syarat-syarat kemasukan murid ke prasekolah berdasarkan garis panduan. Dia dah berikan bahan apa yang kita nak rujuk. So sekarang ni you all cari surat tu kalau ada, kalau tak ada buka buku buku garis panduan tu, muka surat 36, 37 kalau tak silap saya, buka balik, kemudian dekat situ dia akan terangkan apa garis panduan permohonan murid untuk memasuki kelas-kelas prasekolah Kementerian Pendidikan ni Okey, yang pertama kat situ pilihan jawapannya adalah warga negara Malaysia. Betul atau tidak? Murid mesti warga negara Malaysia. Betul atau tidak? Betul. Betul ya. Kalau murid tu bukan warga negara Malaysia, dia tidak layak untuk masuk kelas prasekolah. Ataupun kalau dia masih dalam permohonan warga negara pun tidak layak. Ataupun dekat status dekat surat beranak dia tu, kat sijil kelahiran dia tu, status dia macam pendaftaran lewat dan sebagainya dan tidak tertulis warga negara dekat bawah nama dia tu. So maknanya dia tidak layak untuk masuk ke kelas prasekolah. Okey, yang kedua, pilihan jawapan yang kedua, berumur 5 atau 6 tahun. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Betul. Salah Berumur dia sebenarnya kohort umur untuk ke kelas prasekolah adalah 4 plus dan 5 plus. Okey. Bila kita sebut berumur 6 tahun itu bermakna dia telah berada di darjah 1. Sebab kita tak panggil darjah 1 tu 7 tahun tau. Dia 6 plus sebenarnya. Okey, jadi budak tu mesti kohort umur dia dekat sini dia mesti tulis 4 plus dan ataupun 5 plus. Itu yang menunjukkan dia layak untuk masuk ke kelas prasekolah. Okey, kemudian yang ketiga, diluluskan oleh pihak sekolah. Betul ke pihak sekolah yang perlu meluluskan permohonan murid-murid? Tak. Tidak sebab kelulusan ini hanya dibuat oleh sistem itu sendiri, iaitu Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan. E-Prasekolah itu berada di bawah SMPK. So sistem itu yang meluluskan permohonan murid untuk memasuki ke kelas prasekolah. So yang keempat, diperlakukan oleh pejabat pendidikan daerah. Betul atau salah? Ya, salah. betul. Betul. Okey, dekat mana kita nak dapatkan jawapan ini dengan lebih pasti, lebih firm, orang kata lebih confirm, okey? Kita perlu melihat contoh, ini contoh ya surat edaran KPM tahun 2020 untuk kemasukan tahun 2021. Okey, dekat situ dia ada tulis membuat pengesahan perakuan untuk murid sama ada berjaya atau tidak. Dia tidak meluluskan PPD dengan JPN pun tidak boleh meluluskan. Dia hanya boleh memperakukan sahaja. So tadi jawapannya yang betul adalah 1 dan 4. Jawapan yang betulnya adalah B. So sekarang rakan-rakan,
Kalau ada bahan di tangan anda semua, ada buku garis panduan tersebut, bolehlah ambil satu sticky note dan tanda. Okey, tulis dekat sticky note tu pendaftaran murid. Okey, boleh rujuk, tandakan dekat muka surat berapa di dalam buku tersebut. Okey, ataupun kalau ada surat ni sendiri, tanda kat surat tu. Boleh? So, kita tengok jawapan yang betul. Ini adalah jawapan yang betul, 1 dan 4 dan jawapannya adalah B. Okey, mudah atau tidak kalau kita dah ada sumber rujukan? Sebab kadang-kadang ada jawapan yang meragukan kita, so kita tidak dapat meneka dengan betul. Itu sebab perlunya ada sumber rujukan itu sendiri, bahan rujukan perlu ada dan perlu bawa nanti semasa kamu semua menduduki peperiksaan. Memang you all jawab peperiksaan secara online tapi bahan rujukan itu perlu dirujuk melalui hard copy. Saya tidak menggalakkan you all rujuk di handset. Itu sangat susah sebenarnya. Kemudian kita pergi kepada tajuk yang kedua di dalam pengurusan pentadbiran kelas, iaitu pengemaskinian data dan maklumat. Okey, pengemaskinian data dan maklumat. Okey, sumber rujukan yang kita gunakan adalah surat penggunaan sistem maklumat prasekolah kebangsaan dan pelaporan data prasekolah. Surat ini juga dia akan keluar setiap tahun. So guna untuk surat tahun semasa. Sebab isi kandungannya tetap sama, cuma yang berbezanya adalah cover letter dekat depan. So gunakan surat tahun semasa. So ini saya tunjuk contoh surat untuk tahun 2023. Apa yang kita perlu tahu di dalam bahagian ini, inilah dia, pelaporan data ini. Jika dulu sebelum PKP, pelaporan data ini hanya dibuat 3 kali setahun sahaja. Tetapi selepas PKP apabila penggal persekolahan kita bertukar, maka pelaporan data ini perlu dibuat sebanyak 4 kali setahun dan inilah tarikh-tarikh yang perlu kita menghantar. Ini contoh untuk yang tahun ini. Tapi mungkin yang tahun lepas kita guna surat tahun 2022. Soalan yang akan datang ni, yang akan kamu duduk pada 7 hari bulan ni, kita mungkin guna surat tahun 2022. Tapi tarikh ini masih sama, cuma tahunnya saja yang berbeza. Dia tetap perlu menghantar pada yang pertama pada 19 April 2022, 30 Jun 2022, 31 Oktober 2022 dan 16 Januari 2023. Ya. Okey, jika soalan ini ada keluar, inilah tarikh-tarikh yang perlu kamu ingat ataupun nanti tagging lah dekat sini kat surat tu kalau dah print, tagging kat tepi ni. Maknanya itu berkenaan dengan pengurusan data dan maklumat. Ini adalah salah satu bahan yang digunakan. Kita juga gunakan muka hadapan SMPK dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita tengok pada contoh soalan yang kedua, pengemaskinian data dan maklumat. Okey, saya tetap akan beri masa hanya 1 minit sahaja untuk you all menjawab. D. Okey. D, mengeluarkan nama murid dan mengemukakan profil murid kepada sekolah baru. Salah. B. Jawapannya adalah A. Jawapan yang sebenar adalah madam nama murid di dalam sistem. Okey, ni kita nak rujuk dari mana? Kita boleh rujuk daripada ini penyataan berkenaan dengan tugas kita mengemaskini data dan maklumat murid prasekolah lah yang terdapat dalam buku garis panduan muka surat 13. Kalau ada sticky note tanda sekarang muka surat 13 di buku garis panduan pengurusan prasekolah. Kita juga boleh menyemak daripada paparan di SMPK. Ini adalah contoh murid ni Adam Takif ni nak pindah sekolah lain ataupun nak berhentilah dari prasekolah nak pergi masuk tadika. So kita perlu klik nama dia, klik sebelah kanan, dia akan keluar macam ini. Papan maklumat, kemaskini maklumat, kita hanya pergi dekat sini.
tetapkan murid itu kepada sebab apa dia nak berhenti itulah, sama ada berpindah, berhenti ataupun lain-lain. Kemudian kita klik ni padam murid. Itu sahaja tugas kita. Tak perlulah kita nak berpotong nama dia kemudian hantar profil dia ke sekolah baru ke apa dan sebagainya. Tak perlu. Tugas kita hanya padamkan nama dia di dalam sistem. Itu sahaja. Okay? Tapi you all? biasanya cikgu saya yang buat ni sebab hari tu ada budak berpindah. Bulan 4. Cikgu saya yang buat. Saya cuma cikgu yang buat biasanya. Dan ada juga biasanya cikgu akan minta bantuan daripada kita PPM. Okey, jangan kata ini kerja cikgu lah bukan kerja saya. No sistem mengemaskini data dan maklumat murid di prasekolah itu kita perlu sama-sama membantu guru untuk menyelesaikannya. Jangan kata ini semua cikgu, sistem-sistem ni semua cikgu. Tak PPM prasekolah please bukan semua tugas tu kita serah bulat-bulat pada cikgu. Kita dipertanggungjawabkan untuk membantu mengemaskini. Kalau tengok dalam JD kita tu, tugas kita semua membantu ini, membantu mengemaskini maklumat dan data, membantu dalam menyediakan apa-apa, membantu memastikan keselamatan, membantu memastikan kesihatan murid dan sebagainya. Jangan cakap itu tugas cikgu. Tidak. Kita PPM dan guru ini diibaratkan seperti suami dan isteri di dalam rumah tangga. Kita perlu saling bekerjasama. Perlu ada komunikasi yang baik antara guru dan PPM. Kalau tak nanti macam mana anak 25 kita tu berterabur dekat dalam kelas tu sebab ibu dengan ayah dia ni tak sefahaman, tak sependapat, tak boleh buat kerja sama-sama, tak boleh saling bantu-membantu. Okey, ingat PPM tugasnya adalah membantu guru dalam memastikan kebajikan murid itu terjaga. Membantu guru dalam memastikan murid dapat belajar dengan selamat, selesa, bersih dan sebagainya. Ingat tugas PPM adalah membantu. Jadi jangan cakap saya fikir saya tak usik sebab tu kerja cikgu buat sistem dan semuanya. Tak. PPM ada bahagian dia. Kalau tak, kenapa dia tulis dalam JD kita membantu mengemaskini data dan maklumat. Ingat baca JD betul-betul dan fahamkan. Walaupun JD 2016 tu yang lama, kita dah ada JD yang baru, tapi JD baru dan JD lama tu dia tidak lari tidak banyak dia punya orang kata kelainan dia tak ada. Dia masih dia pusing-pusing. Itu jugalah tugas kita, membantu guru bagi memastikan murid macam ni. Okey? Ingat di mana ada PPM, di mana ada murid prasekolah, di situlah ada PPM prasekolah. Tugas seorang PPM dia membantu guru untuk memastikan murid kita terjaga dengan sempurna. Senang macam tu je. Kita punya kaedahnya Okey. So seterusnya kita masuk pada yang ketiga iaitu pengurusan aset dan stok. Ini tadi saya katakan kita walaupun tidak terlibat secara langsung tapi ada part-part yang kita terlibat dalam pengurusan aset alih kerajaan dan pengurusan stok kerajaan ini. Okey. Kita tengok seterusnya bahan yang kita gunakan yang perkeliling pembenaran ini di bab AM 2 dan AM 6. AM 6 ini adalah tata cara pengurusan stor kerajaan. Di samping itu juga kita ada merujuk kepada surat perkeliling kewangan bilangan 1 tahun 2021 ini. Okey, saya tunjuk sikit surat ni. Kita okey, ini suratnya Nanti di surat 37 yang melibatkan prasekolah iaitu jenis-jenis bantuan kewangan yang ada di kelas prasekolah. Kita juga terlibat dengan surat ini, okey. Bermula pada surat ini dikeluarkan pada April 2021 berkenaan dengan cara merekodkan barang-barang yang kita peroleh melalui peruntukan OS 42,000 ni. Yang mana kita dah tak perlu daftarkan dalam TPS ataupun TPA, iaitu TPS tu tata cara pengurusan stok dan TPA tu tata cara pengurusan aset alih Itu
melibatkan barang-barang yang kita peroleh daripada OS 42,000. Apa dia bantuan di bawah OS 42,000 ni? Bantuan di bawah OS 42,000 adalah bantuan makan prasekolah, bantuan co-curriculum prasekolah dan PCG prasekolah. Okey, itu bantuan di bawah OS 42,000. Jadi kita dah tak perlu rekodkan di bawah AM 2 dan AM 6 tadi. Kita hanya perlu merekod di dalam kad petak di bawah kawalan sekolah. Ni contoh dia Okey, sekejap saya rotate sekejap. Okey, macam ni. Tetapi sebelum kita record di dalam kad petak tu, kita perlu buat pindahan aset pindahan daripada TPS ataupun TPA kepada kad petak yang ini. Kita kena guna borang pindahan ni. Tapi ini kita biasanya dah laksanakan pada tahun 2021 yang lalu. Jadi mungkin kamu awak semua dah lepas lah untuk menguruskan perkara ini. Cumanya nanti you all hanya perlu, kalau kata order barang makan untuk murid tu, hanya record di dalam kad petak dan di bawah kawalan sekolah sahaja. Tidak perlu lagi didaftarkan di dalam tata cara pengurusan stor. Okey, seterusnya soalan. Kita pergi pada contoh soalan yang ketiga. 1 minit. Okey, siapa boleh bagi saya jawapan? A. B. Okey, seorang B. A lagi. B. Okey, B. Okey, yang jawab B ni tembak ke tengok bahan rujukan? Boleh tak? Boleh tak bagi tahu saya? You all tembak ke, you all memang tahu ke, you all tengok bahan rujukan? Tembak-tembak suka-suka, tembak-tembak kena, tembak-tembak tak kena. Macam tu Okey. So kita tengok apa sumber yang kita gunakan untuk menjawab soalan ini. Okey, kita pergi pada tata cara pengurusan aset alih kerajaan kerana harta modal itu di bawah aset alih kerajaan. So, apakah dokumen yang kita gunakan untuk daftar harta modal? Iaitu adalah QPA 3 ataupun QPA 3. QPA 3. Orang panggil biasa, kita akan panggil QPA 3. Okey. Itulah jawapan dia. So, jawapan dia tadi adalah B. So yang jawab B tadi betul lah, tapi betul dia sebab nasib baik je kot. Kalau dia tahu tu alhamdulillah. Tapi kalau dia ada bahan rujukan, sumber rujukan, itu lebih baik dan tanda. Kat mana nak cari jawapan tu nanti kalau keluar soalan-soalan yang macam ni. Okay. Seterusnya kita pergi pada yang keempat, iaitu pengurusan fail dan rekod. Okay, kita sekali lagi menggunakan buku garis panduan pengurusan prasekolah cetakan 2018. Kat situ saya dah tuliskan di mana nak rujuk, di muka surat 17 dan 18. Itu adalah untuk pengurusan fail-fail dan rekod di kelas prasekolah. So tanda sekarang ni tulis dekat sticky note tu pengurusan fail dan rekod muka surat, tanda dekat muka surat 17 dan muka surat 18 untuk pengurusan fail dan rekod. Okay, tanda sekarang kalau ada sticky note dan buku rujukan. Okay. So, kita tengok pada soalannya. Tepat? B. Okey, bagus. Saya percaya yang jawab B ni sebab semua ada buku biru kan? Betul tak? Betul ke tidak?
muka surat 18 kan? Boleh dapat jawapan dia. Betul tidak? Betul. Okey. Jawapannya adalah B. Rekod keluar masuk murid ini tidak dikandungkan di dalam 9 fail yang ada di kelas prasekolah tu. Dan tidak dikandungkan dalam fail profil murid. Rekod keluar masuk ni dia perlu ada buku yang berasingan Okey, ini isi kandungan fail profil murid, maklumat dokumen asas murid, ibu bapa penjaga, dokumen kesihatan murid, pentaksiran perkembangan murid, lain-lain yang berkaitan dengan profil murid. Untuk rekod keluar masuk murid, okey, cuba tengok muka surat 18 itu di bawah tu di bahagian buku rekod tu. Dekat situ ada rekod pergerakan guru dan PPM, perlu ada di kelas, buku rekod pergerakan murid, dan buku rekod pemantauan. Betul tak? Muka surat 18 bahagian bawah tu. Betul. Okey. So, dekat kelas kita selain pada 9 fail atau 10 fail untuk pra-integrasi, kita perlu ada 3 buku rekod ni di kelas prasekolah. Okey, kena sentiasa dikemas kini perlu sentiasa diupdate. Itu tugas apa? Tugas kita sebagai PPM. Jangan kata itu tugas cikgu. Okey, itu tugas kita sebagai PPM. Okey. So dah dapat jawapannya. Jawapannya adalah B. So kita terus pergi kepada bahagian yang kelima, iaitu pengurusan keuangan. Sekali lagi kita pakai buku garis panduan pengurusan prasekolah cetakan 2018. Okey. Kemudian kita guna juga surat perkeliling kewangan yang tadi tu saya kata tu, surat perkeliling kewangan bilangan 1 tahun 2021. Ini berkenaan dengan peruntukan kewangan di muka surat cuba saya tengok kejap 37. Betul, bantuan di prasekolah. Okey, kita ada pertama PCG, kedua makan, ketiga co-curriculum Selain pada itu, takaful juga diperuntukkan untuk murid prasekolah. Selain pada kalau kelas prasekolah integrasi, dia ada pula allowance untuk murid. Dipanggil EMK allowance murid khas. Okey, yang mana itu berjumlah 100. Tahu tak berapa? Ada tak PPM pra PPKI dekat sini? Ada tak? Tak ada. Okey. Kadar bantuan untuk 150. Okey, betul ya. Sebulan murid itu akan dapat 150 bantuan untuk murid allowance murid khas Okey. Di sini adalah kadar-kadar yang diberikan, kadar bantuan yang diberikan kepada murid prasekolah, iaitu PCG prasekolah sebanyak RM100 seorang murid setahun. Okey, makanan prasekolah semenanjung RM2 seorang murid untuk tempoh 200 hari setahun. Untuk Sabah, Sarawak dan Labuan RM2.25. Walau bagaimanapun, baru-baru ini kadar kenaikan seiring dengan keluarnya menu standard yang baru, dia juga naikkan kadar makanan ni, kadar bantuan makanan ni kepada Semenanjung Malaysia jadi RM3, Sabah, Sarawak dan Labuan jadi RM3.25. Tetapi untuk soalan pada 7 hari bulan 9 ini kita masih menggunakan kadar yang lama ini. Okey, kadar yang lama ini, kadar yang saya tunjukkan di sini hari ini. Kita masih guna kadar yang ini sebab soalan yang kita hasilkan untuk tahun ini kita buat tahun 2022. Waktu itu kenaikan belum terjadi lagi. Kenaikan kadar ini terjadi pada tahun ini, pada tahun 2023 ini. So soalan masih ikut kadar yang lama ini. Okey. Kemudian untuk sukan dan untuk bantuan co-curriculum prasekolah adalah sebanyak RM25 seorang murid setahun. Okey, dan juga skim perlindungan takaful prasekolah, okey, hanya sebanyak RM1.50 seorang murid setahun. Okey, untuk skim takaful ini dilindungi bermula daripada prasekolah darjah 1 hingga 6, tingkatan 1, tingkatan 5 dan
tingkatan 6 di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan sahaja. Okey? Okey. So lain-lain yang kita gunakan, bahan rujukan yang kita gunakan adalah pelaksanaan bantuan awal persekolahan. Tapi yang ini kita tak terlibat secara langsung lah. Ini hanya surat menyatakan yang kita murid-murid prasekolah ini tidak terlibat dalam pelaksanaan bantuan awal persekolahan ini. Okey. Ini yang di bawah ini adalah surat perkeliling pindaan 13 Julai 2013. Itu berkenaan dengan kenaikan kadar. Yang mana sebelum ini hanya RM1.80 sebelum Julai 2013 Untuk Semenanjung Malaysia RM1.80. Untuk Sabah Sarawak RM2.05. Kemudian pada 13 Julai ni pada 31 Julai 2013 ni dinaikkan jadi RM2 yang tadi saya cakap tu, dan untuk Sabah dan Sarawak RM2.25. So kita guna pakai lagi surat ini untuk soalan pada sesi kali ini. Okey, so cuba jawab soalan ini semua dalam masa 1 minit. Okey, jawapannya adalah C. Macam mana dapat C? Sebab ini adalah PCG. Saya katakan tadi PCG untuk seorang murid adalah RM100 setahun. So dekat sini dia ada 3 kelas. Satu kelas ada 25 murid. Okey, 3 kali 25 kali 100. So dapatlah jawapannya 7,500. Okey, dekat situ saya tadi saya dah tunjuk, ni saya tunjuk lagi muka surat 37 dan 38 di dalam surat perkeliling kewangan bilangan 1 tahun 2021. So kalau siapa yang ada boleh ditandakan dengan sticky note sekarang. Okey, dalam buku garis panduan 2018 pun ada di muka surat 18 bantuan persekolahan murid, bantuan geran per kapita prasekolah, sama juga dia ada nyatakan. So ada 2 sumber rujukan dekat sini yang boleh kamu gunakan dan boleh di tagging sekarang siapa yang ada. So contoh pengiraannya begitulah yang saya cakap tadi, RM100 kali 25 murid kali 3 kelas. Okey, dapat jawapannya 7,500. Okey. Perlu saya minta berhenti rehat sekejap sebab sebenarnya kita ada 3 bab lagi. Puan Aisyah, saya minta break sekejap 5 minit boleh? Okey, baik. 5 minit tapi nak toilet ke, nak pergi 40. Okey.
Panas lah. Aircon tak sejuk langsung kan? Tutup pintu. Peluh-peluh. Okay, kita sambung balik.
Okay, saya mulakan semula ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita terus masuk kepada bahagian 2, iaitu pengurusan pembelajaran dan pengajaran murid. Okey, itu topik yang kedua lah di dalam JD 2016 ni. Okey, yang pertama kita akan berkenaan peranan PPM dalam membantu proses PDP. Yang kedua, penyediaan keselamatan dan kesesuaian sumber PDP. Kita juga ada pengurusan persekitaran PDP, iaitu keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid sama ada di luar ataupun di dalam kelas itu sendiri. Dan yang keempat, membantu dalam pengurusan co-akademik. Ini yang saya cakap tadi, co-akademik itu adalah aktiviti-aktiviti yang kita jalankan berasaskan akademik itu sendiri. Contoh macam yang sekarang tengah berlangsung iaitu karnival kecemerlangan pendidikan prasekolah Kementerian Pendidikan. Okey. So, kita pergi pada topik subtopik yang pertama di bawah pengurusan PDP ini, iaitu pengurusan pembelajaran dan pengajaran murid. Kita menggunakan senarai tugas Mentu Pengurusan Murid Sekolah di bawah KPM bertarikh 24 November 2016, iaitu JD 2016 ya. Di mana di bawah itu terkandung penyediaan sumber pembelajaran dan pengajaran murid mengikut keperluan ya. Kemudian pengurusan persekitaran PDP yang kondusif. Yang ketiga, keselamatan dan kesesuaian sumber PDP. Yang keempat, pengawasan keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid di luar dan di dalam kelas. Dan yang kelima, peranan PPM dalam membantu PDP. Ini kita guna directly ya daripada JD 2016. Kemudian kita juga menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan cetakan 2017 ya, edisi 2017. Kita walaupun ini adalah sebenarnya bahan yang digunakan oleh guru dalam menghasilkan RPH pengajaran mereka sehari-hari, tapi kita sebagai PPM kita perlu juga ambil tahu kerana kita perlu membantu menyediakan sumber PDP itu sendiri. Jadi kita kena tahu apa yang terkandung dalam ini, apa kerangka kerangka yang ada di dalam standard prasekolah kebangsaan itu sendiri, kurikulum standard prasekolah itu. Kemudian kita juga ada di bawah tunjang-tunjang, di bawah kerangka itu ada tunjang komunikasi, ada 6 tunjang utama yang mana di bawah tunjang-tunjang itulah kat mana duduknya pengajaran berkenaan dengan sains, matematik, moral dan sebagainya. Okey, kita kena tahu sebab kita sekarang ni nak bantu guru untuk sediakan sumber. Sumber tu pula perlu yang sesuai, yang selamat dengan digunakan oleh murid tersebut. So, nak atau tak nak, you all kena pinjamlah buku cikgu ni sekejap, pinjam untuk bawa masuk dalam peperiksaan tagging. Untuk tagging Kita juga di dalam pengurusan pembelajaran dan pengajaran murid ni menggunakan buku garis panduan pengendalian kanak-kanak di taska dan prasekolah. Okey. Sorry. Okey. So ini bukunya, kalau dalam grup rujukan saya tu saya dah pahamkan bahan-bahan ini. So nanti you all bolehlah rujuk jika ada soalan yang keluar di bab-bab yang kita ambil daripada buku ini. Nanti kita akan tengoklah, kalau tu kita tagging sama-sama Kemudian kita juga menggunakan sekali lagi buku garis panduan pengurusan prasekolah cetakan 2018. Banyak yang berkenaan dengan pengurusan PDP tu kita ambil daripada buku itu juga, selain daripada ada beberapa perkeliling tertentu yang tidak dimasukkan ke dalam buku tersebut kerana biasanya kebanyakan perkeliling tersebut dia akan berubah ikut tahun semasa. So maknanya ada beberapa perkeliling yang tak dapat dalam buku tu kita kena cari di luar. Contohnya lah kalau kita dalam pengurusan lawatan,
dia tak ada dalam buku tu tau. Dalam buku biru tu tak ada. So you all kena semak lah, kena cari surat perkeliling kisas ni. Bilangan 12, 2000, bilangan 5, 2002 dan yang terbaru bilangan 5, 2007. Dan kita ada lagi surat perkeliling kisas yang paling baru untuk lawatan ni untuk 2023. Tapi yang itu kita tak guna lagi dalam soalan you all yang untuk 7 hari bulan ni. Itu mungkin ada dalam soalan untuk tahun hadapan. So untuk tahun ini perkeliling ini sahaja yang kita gunakan untuk sumber rujukan untuk kita menghasilkan soalan, dan you all pun perlu ada perkeliling ni untuk nanti senang nak cari jawapan. Okay, so cuba jawab soalan ni. Okay, saya tengok kat sini ramai yang jawab D. Mungkin ada yang dah pernah dengar talk saya sebelum ni. Betul tak? Saya lupa nak tanya tadi, kat dalam ni ada tak yang dah pernah mengikuti kita punya sesi perkongsian sebelum ni? Ramai tak? Ramai tak yang dah pernah jumpa saya sebelum ni? Dah pernah. Saya percaya ramai yang dah pernah dan pastinya boleh jawablah soalan saya yang ini Okey, guru meminta Puan Anis untuk menyediakan bahan alat main doh ketika subjek Bahasa Melayu. Berikut adalah bahan yang perlu disediakan oleh Puan Anis sebelum aktiviti tersebut dijalankan kecuali. Okey, untuk soalan ini ada banyak keywords, ada banyak perangkapnya di situ. Okey, macam mana cara kita nak dapatkan jawapan untuk soalan ini? Okey, yang pertama keywordsnya adalah kecuali. Okey, dia nak guru minta Puan Anis tu PPM lah untuk sediakan alat main doh untuk subjek Bahasa Melayu. Okey, subjek Bahasa Melayu tu adalah satu keywords yang dia bagi. Okey, kemudian berikut adalah bahan yang perlu disediakan oleh Puan Ani sebelum aktiviti. Okey, sebelum aktiviti. Sebelum aktiviti itu adalah keywordsnya juga. Dan kecuali itulah adalah keywords utama. So sekarang ni maknanya dia perlu sediakan bahan-bahan yang akan digunakan sebelum aktiviti subjek Bahasa Melayu. Okey, penerap. Penerap tu perlu disediakan bila? Sebelum atau selepas? Tolong jawab. Tahu tak penerap tu apa? Acuan acuan untuk membuat bentuk-bentuk huruf tu. Okey? Sebelum. Selepas? Selepas ke? Penerap tu kita kena guna selepas? Sebelum kan? Okey, sebelum. So itu bukan jawapan. Okey, kemudian pengalas. Pengalas tu kita nak guna sebelum atau selepas? Sebelum. Okey, kemudian kad abjad. Kita kena sediakan sebelum atau selepas? Sebelum juga. Dan kain lap tangan itu. Kain lap tangan sebelum atau selepas? Okey, selepas. Okey, maknanya semua bahan ini kita kena sediakan. Cumanya yang kita kena sediakan sebelum aktiviti adalah A, B, C yang kita kena sediakan sebelum aktiviti. Jadi kecuali dia dekat situ adalah jawapan yang jawapan D kain lap tangan. Sebab kita akan gunakan selepas kita cuci tangan, selepas aktiviti, selepas cuci tangan kita perlu lap tangan. Okey? So senang tak nak cari jawapan dia kalau agak macam tu. Semua dalam kurikulum ni dia huraikan untuk kemahiran menguasai kemahiran prabaca. Contohnya cara dia dengan main Play-Doh tu lah. Play-Doh tu pula you all kena pastikan nak sediakan Play-Doh tu kena pastikan dia selamat pula digunakan. Itu je fungsi dan peranan kita daripada dokumen standard kurikulum prasekolah ini. Kita perlu pastikan kita kena sediakan Play-Doh yang selamat. Contohnya Play-Doh yang kita hasilkan sendiri untuk guru gunakan bagi menguasai kemahiran prabaca murid prasekolah. Okey? So ini jawapan dia. So kita pergi pada soalan yang ketujuh.
Okey, penyediaan, keselamatan dan kesesuaian sumber PDP. Cuba jawab. B. Okey, ni semua pasti dah pernah tengok kan, pernah ikut KTMS sebelum ni kan? Semua jawab B ni. Betul tak? Dekat sini ada tak yang ada buku di SKP ni, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan? Semua ada tak? Ada bawa tak hari ni? Okey, ada. Okey. Jadi yang ada tu dia mesti akan dah dapat jawapan lagi rujuk buku. Okey, bagus. Ya, dan rujuk buku. Betul. Kalau awak tak ada buku di SKP tu hari masa jawab peperiksaan sebenar nanti, awak tidak akan dapat menjawab soalan yang ini ya. Okey, berikut merupakan komponen PDP yang terdapat dalam kurikulum prasekolah kecuali. Okey, dia nak maksudnya jawapan yang salah, yang tak betul. Okey, kita tengok pada kat mana kita nak rujuk? Kita rujuk di sini, di Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, muka surat 3. Okey, kita tengok apa kerangka-kerangka yang ada. Kita ada 6 kerangka utama di dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Tadi dia ada bagi jawapan satu je yang salah. Bukan salah lah, dia tidak tepat sebenarnya. Sebab kerangka utamanya adalah hanya tunjang komunikasi, tunjang kerohanian sikap dan nilai, tunjang kemanusiaan, tunjang keterampilan diri, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, dan tunjang sains dan teknologi. Tapi jawapan yang diberi tadi, tunjang sains dan teknologi tu betul. Tunjang manipulatif dan fizikal tu betul ke tidak? Itu dah yang salah sebab tak ada tunjang manipulatif. Dia hanya ada tunjang apa? Perkembangan fizikal dan estetika. Okey, kemudian tunjang kerohanian sikap dan nilai ada tak? Okey, ada kan? Kerohanian sikap dan nilai ada. Kemudian tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Okey, ini yang betulnya perkembangan fizikal dan estetika. So jawapan yang salah, yang tak tepat adalah jawapan B ya. Tunjang manipulatif tu tak ada. Dia hanya ada tunjang perkembangan fizikal dan estetika. So senang atau tidak kalau you all ada sumber rujukan? Senang kan kalau ada sumber. Kalau tak ada sumber tu itu yang main hentam. Silap-silap hentam betul lah. Memang kalau tak kena gaya, tak ada nasib, tak ada luck, memang salah. Okey. So, sekarang kita pergi pada contoh soalan yang ke-8 di bawah skop pengurusan persekitaran PDP, iaitu berkenaan dengan keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid di luar dan di dalam kelas. Okey. Jawapan A. 1, 2, 3. Okey. So betul lah tu ya, jawapan A. Nak rujuk kat mana nanti saya tunjukkan, tapi kita tengok sini apakah antara situasi berikut bilakah cucian tangan harus dilakukan bagi murid prasekolah. Okey, yang pertama, nombor 1, sebaik murid tiba di kelas. Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu. Okey. Sebelum pulang ke rumah, perlu atau tidak? Buat atau tidak di kelas? Amalkan atau tidak di kelas prasekolah? Amal. Buat. Amalkan. Okey. Amalkan. Selepas lawatan ke perpustakaan, buat atau tidak? Buat. Ni aktiviti memang perlu cuci tangan. Sebelum mewarna dengan pensel warna, buat atau tidak? Basuh tangan atau tidak? Tak payah. Tak payah. Kita tak payahlah. Tidak. Sebelum tu kita basuh, tapi selepas tu kita perlu cuci tangan. Okey, kita tengok pada sumbernya. Saya ambil daripada garis panduan pengendalian kanak-kanak di Taska dan Prasekolah. Okey, di muka surat 28. Kak Izan. Kak Izan, tolong cak ada. Okey, garis panduan pengendalian kanak-kanak di Taska dan Prasekolah. Kita tengok di bila
tangan perlu dicuci oleh kanak-kanak. Okey, sebaik tiba di premis, sebelum dan selepas makan, selepas masuk ke tandas, selepas menukar lampin, selepas bermain, selepas memegang peralatan atau haiwan peliharaan bila tangan kelihatan kotor, sebelum balik ke rumah. So, tadi jawapannya betul lah, semua yang jawab A. Okey. Kita pergi pada contoh soalan yang ke-9. Okey, contoh soalan yang ke-9. Membantu dalam pengurusan ko-akademik dan proses PDP. Okey, membantu dalam pengurusan ko-akademik dan proses PDP. Cuba jawab. C. Stella mesti dah pernah ikut kursus sebelum ni kan? Stella. C. Okey, C. Hari ni saya tak ada peserta lelaki hari ni. Semua perempuan je yang keluar ni. Okey. So jawapan yang betul adalah C. Okey. Berikut merupakan aspek pengurusan diri dan kesihatan yang boleh PPM prasekolah terapkan kepada murid ketika waktu rehat, kecuali dia nak jawapan yang salah. Bila kecuali tu maksudnya jawapan yang salah Okey, kita tengok apa jawapannya. A. Mengelap meja. B. Menyediakan meja makan. C. Membasuh pinggan mangkuk. Dan D. Menerangkan khasiat makanan. Boleh ke PPM menerangkan khasiat makanan? Boleh? Boleh sebab kita bantu guru menerangkan sahaja, kita bukan mengajar. Contohnya hari tu kita masak apa? Kita masak nasi ayam. So hari ni anak-anak ibu ada masak nasi ayam. Okey, dekat nasi ayam tu ada daun salad, ada timun, ada ayam dan ada nasi. Nasi itu adalah sumber karbohidrat yang perlu kita ambil sekian banyak ni kan, berapa banyak yang boleh untuk seorang murid prasekolah. Okey, kemudian di situ juga ada ayam. Ayam itu adalah sumber protein. Okey, berapa banyak ada yang boleh kamu makan untuk satu sajian. Okey, satu portion tu berapa. Dan kat situ ada daun salad, ada timun. Okey, timun itu adalah vitamin ataupun mineral atau zat mineral ataupun vitamin yang di dalam piramid tu di aras berapa? Di aras 1 ke aras 2 ke contohnya. Macam itulah caranya kita bagi penerangan. Okey, ibu masak hari ni untuk awak untuk dapatkan zat ni, zat sekian. Sebab saya percaya setiap orang PPM dah pergi menduduki kursus latihan pengendali makanan ataupun saya juga pernah beri kursus untuk penyediaan hidangan sihat di bawah modul latihan modul latihan penyediaan hidangan untuk tabika, taska dan prasekolah. Dekat situ kita ada terangkan zat-zat makanan untuk murid prasekolah, berapa keperluan kalori mereka untuk satu hari, apakah saiz sajian ataupun portion untuk seorang murid untuk satu sajian makanan dan sebagainya. Cuma nanti untuk soalan yang ini kalau ikut menu kita masih menggunakan menu yang lama kita tak gunakan menu baru. Kita guna menu yang lama yang ada 3 kategori tu iaitu menu bandar, luar bandar dan vegetarian So maknanya untuk soalan ni masih kita terikat pada menu yang lama. So tadi ini jawapannya adalah C Okey, kat sini saya ambil bahan ini daripada kurikulum standard prasekolah kebangsaan juga muka surat 23 di mana dia menerangkan waktu rehat itu boleh dimanfaatkan dengan melibatkan murid dalam membantu penyediaan makanan dan tempat. Tadi kan ada jawapannya dekat situ. So maknanya itu boleh dilakukan. Okey. Kemudian aspek pengurusan diri, adab makan dan pemakanan sihat yang seimbang perlu diberi penekanan semasa rehat itu sendiri Okey. So jadi jawapan yang kurang tepat di sini adalah membasuh pinggan mangkuk. Kita tidak boleh menyuruh murid untuk membasuh pinggan mangkuk. Maksudnya kalau kita nak mengajar contohnya dia berdikari basuh pinggan dia sendiri tapi basuh dia punya je lah. Tapi lepas tu kita ambil semula pinggan tu dan kita cuci semula. Maksudnya kita bukan harapkan murid tu untuk cuci pinggan mereka. Kita hanya perlu untuk kalau nak suruh dia cuci tu hanya sekadar untuk beri mereka peluang ataupun nak bimbing mereka macam mana nak berdikari, nak cuci pinggan cawan sendiri dan sebagainya lah. Tapi bukan tugas mereka kita nak suruh basuh
pinggan mangkuk tersebut. Okey. Habis bab kedua, kita masuk bab yang ketiga. Okey, di bawah pengurusan penyediaan makanan, mengemas dan membersih. Okey, di bawah tajuk ini kita ada keselamatan, kebersihan, penyimpanan dan kaedah penggunaan peralatan memasak. Kita juga ada penyediaan makanan dan minuman yang bersih dan seimbang, iaitu kita ada juga tanya berkenaan dengan kaedah memasak, pemilihan dan penyimpanan bahan dan menu standard prasekolah kebangsaan. Ini gunakan menu yang lama dulu. Okey, kemudian penjagaan kesihatan dan kebersihan diri untuk pencegahan pencemaran makanan. Okey, dekat situ dia akan terangkan macam mana cara berpakaian seorang pembantu pengurusan murid sewaktu mengendalikan makanan. Okey, sewaktu dalam kelas tu lain. Sewaktu mengendali makanan tu apa yang boleh, apa dan apa yang perlu kita pakai dan apa yang tak boleh kita pakai sewaktu kita mengendalikan makanan. Okey, kemudian yang keempat, menyedia, mengemas dan membersih semua ruang yang ada di dalam prasekolah termasuklah kelas, tandas, dapur, stor, kawasan taman permainan dan sebagainya. Okey, kita pergi pada tajuk yang pertama dulu, iaitu keselamatan, kebersihan dan kebersihan, penyimpanan dan kaedah memasak. Di bawah tajuk ini saya menggunakan buku garis panduan pengendalian kanak-kanak di taska dan prasekolah. Tadi di awal saya dah maklumkan. Sorry Okey. Di bawah tajuk ini sekali lagi kita menggunakan buku garis panduan ini. Kemudian kita juga masih menggunakan buku garis panduan pengurusan prasekolah 2018. Kita masih juga menggunakan buku ini untuk tajuk di bawah tajuk keselamatan, kebersihan dan penyimpanan serta kaedah memasak ni juga. Selain pada itu, saya menggunakan modul pengajaran sekolah latihan pengendali makanan. Okey, sebagai PPM, okey, dengar saya nak sebut dua perkara dekat sini. Yang pertama berkenaan dengan kursus latihan pengendali makanan. Okey, memang itu tidak wajib bagi seorang PPM tapi digalakkan untuk PPM hadir kerana kursus itu hanya perlu dihadiri sekali sahaja dalam seumur hidup dan sijilnya kita perlu paparkan di dapur prasekolah. Okey, dan bukan sahaja kerana akan ada soalan-soalan yang keluar daripada modul yang anda perolehi daripada sekolah pengendali makanan tersebut, tapi juga apa yang terkandung di dalam modul ini adalah orang kata kerja buat kita di prasekolah sehari-hari tersebut. Kita mestilah berpandukan kepada modul pengajaran ini bagi mencegah dan mencegah pencemaran makanan dan menjaga kualiti makanan tersebut. Semua ada diterangkan di dalam modul ini Saya akan tunjukkan sepintas lalu bagaimana modul tersebut dan modul ini pun saya dah pump di dalam grup Telegram tersebut Untuk makluman semua grup itu hanya untuk saya share bahan sahaja, tidak ada benda-benda lain yang boleh kita sharekan dekat situ Saya hanya gunakan grup tu untuk awak dapatkan sumber rujukan yang tepat dan betul lah untuk you all nak print out dan bawa semasa peperiksaan nanti. Ini adalah modulnya. Bolehlah nanti kalau siapa yang belum print tu bolehlah print dan bawa masa peperiksaan nanti sebab boleh katakan ada beberapa soalan lah yang kita hasilkan daripada modul ini Seterusnya kita juga menggunakan panduan, kita guna akta Akta Makanan 1983 iaitu panduan kebersihan dan keselamatan makanan tahun 2009. Okey, itu pun kita ada gunakan sebab dalam itu ada banyak perkara tentang seorang pengendali makanan, termasuklah cara berpakaian, apa yang seorang pengendali makanan boleh pakai sewaktu mengendalikan makanan. Okey, contohnya dia perlu pakai apron, dia perlu pakai penutup kepala, perlu pakai sarung tangan, tidak boleh pakai aksesori sewaktu memasak, tidak boleh pakai pakaian yang terlalu berlebihan, ada apa orang kata sequin dan labuci dan sebagainya. Kalau PPM lelaki tu pakailah penutup kepala. Contohnya kalau tak dapat pakai topi chef tu pun pakailah songkok ke kopiah ke bagi menutup kepala, bagi nak pastikan supaya rambut kita tidak jatuh sewaktu kita
mengendalikan makanan tersebut. Saya nak ingatkan rakan-rakan ya, kesalahan dalam bab-bab pemakaian seorang pengendali makanan ni, dia ada denda-denda tertentu ya, bermula daripada RM1,000 sehingga RM10,000. Untuk kesalahan ni dendanya segini. Untuk kesalahan ni dendanya segini, semuanya ada di dalam ni peraturan kebersihan makanan 2009 ini dalam Akta Makanan 1983. Okey. Ini yang saya kata tadi berkenaan dengan kursus pengendalian sekolah latihan pengendali makanan ya. Seorang PPM itu tidak wajib untuk mendapatkan suntikan typhoid ya, pelalian typhoid tu. Tetapi dan juga kursus itulah, tetapi KKM menyarankan supaya PPM diberi kursus pengendalian makanan selamat dan dilatih tata cara mengelak penyakit berjangkit, terutamanya keracunan makanan sebelum memulakan tugas mereka. So mana yang baru-baru lantik ni, kalau belum lagi dapatkan kursus tersebut, bolehlah dapatkan, carilah dekat mana-mana laman web, banyak ejen-ejen di bawah KKM yang melaksanakan kursus ni dengan bayaran yang saya rasa dalam anggaran RM50 ke RM80 macam tu. Nanti dia orang akan bagi kita sijil, dan sijil itu laku untuk seumur hidup kita. Sekali je kita duduk kursus tu dan sijil tu laku sampai bila-bila. So maknanya kalau dah ada sijil tu, kalau ada pemantauan yang dibuat ke kelas prasekolah, dia tanya mana dah ambil suntikan typhoid tak? Tak ada. Jadi surat ini you all print untuk guna bawa semasa peperiksaan, ini perlu juga ditampal di dapur prasekolah. So kalau ada inspektor kesihatan tu datang, kenapa tak ambil suntikan typhoid? Ni tunjuk surat ni. Ni Dr. Nur Hisham bin Abdullah yang sign surat ini. So you all boleh rujuk dekat sini rujuk sini. Memang tak wajib tapi kita digalakkan. Tapi saya menggalakkan you all ambil suntikan juga, sebab kita tak tahu kita ni adakah pembawa penyakit tersebut ataupun tidak. Jadi lebihlah, orang kata lebih afdal kalau you all ambil, tak mahal pun. Dan suntikan tu tempohnya adalah sekali suntik tu dia sampai 3 tahun baru dia expired dan nanti kena ambil lagi macam tu. Okay. Okay, jawab soalan 10 ini. Ada dapat jawab? Baca soalan betul-betul kena tengok keyword sebelum menjawab. Tengok keyword kat situ, dia sangat membantu. Kadang-kadang dia ada bagi sumber-sumber juga dalam tu. Okey. Lagi apa jawapan? Jawapan. Okey, yang jawab D ni betul lah ya, jawapannya adalah sebab di sini dia nak jawapan yang salah ataupun yang tidak tepat. Okey, sebagai pengendali makanan di kelas prasekolah, anda perlu mengetahui tentang asas pencucian peralatan. Okey, pilih asas pencucian yang salah. Dia nak yang salah, yang tidak tepat, yang tak betul. Okey. So kita tengok satu persatu sebelum saya tunjukkan sumber rujukannya nanti. Okey, sanitasi. Betul atau salah? Sanitasi. Betul. Perlu tak buat sanitasi? Betul. Okey. Kemudian membuang kotoran kasar. Kita sebelum cuci pinggan, perlu tak kita buang dulu sisa-sisa makanan yang ada dekat pinggan tu ataupun terus kita rendam je semua dalam sinki tu? Betul perlu Kemudian mengeringkan pinggan yang kita dah basuh tu dengan tisu. Betul atau salah? Salah.
salah ataupun tidak tepat. Sebenarnya kita boleh keringkan pinggan itu secara semula jadi. Sebenarnya tisu dapur tu yang roll tu, yang gulung tu sebenarnya dia bukan digunakan untuk lap-lap pinggan dan sebagainya. Dia digunakan untuk menyerap minyak di dalam makanan. Contoh kita goreng ayam, kita toskan dia di atas tisu tu untuk menyerap minyak pada ayam tersebut. Kalau kita nak keringkan, kita kena guna tuala yang bersih. Tapi kena pastikan tuala tu mestilah digunakan hanya untuk mengelap pinggan yang telah dibasuh tersebut dan perlu dicuci setiap hari tuala tersebut. Tapi kalau nak lebih mudah, keringkan saja secara semula jadi menggunakan angin semula jadilah maksudnya. Kemudian yang keempat, membilas dengan air suam. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah okey. Bukan salah lah, tak tepat lah sebenarnya. Kita tak mampu nak bilas pinggan mangkuk yang kita cuci tu dengan air suam. Berapa banyak kita nak masakkan air, lepas tu nak kena suamkan dulu, lepas tu nak cuci pinggan. Tak mungkin lah berlaku ya. Cukuplah sekadar kita kena cuci gunakan air paip biasa tu yang ada di kelas prasekolah kita. Okey, so sekarang ni jawapan yang salah, yang tidak tepat, yang tidak betul adalah 3 dan 4. Dan jawapan yang betul adalah D ya. So dekat mana nak rujuk cara asas pencucian tu? Dekat sini, dekat modul pengajaran sekolah latihan pengendali makanan muka surat 23. Nanti kalau siapa yang tak ada ni lagi, nanti tolong print out daripada grup rujukan tu dekat Telegram tu dan boleh buat tagging. Okay, saya teruskan. Okay, ini jawapannya, jawapan yang salah. Kemudian kita pergi kepada 3.2 di bawah tajuk yang ketiga ni, iaitu penyediaan makanan, minuman perlu bersih dan seimbang. Okey, kita masih menggunakan menu yang inilah, menu 7 Januari 2014 ni. Okey, menu lama ni. Okey, kalau kata ada soalan-soalan pada 7 hari bulan ni, dia adalah daripada soalan berkenaan menu, dia adalah daripada surat yang ini. Yang menunya ada 4 minggu untuk kawasan bandar, kawasan luar bandar dan vegetarian. Semua diambil daripada sini. Kemudian kita guna juga surat prosedur dan tata cara pengurusan penyediaan makanan. Kemudian garis panduan pengendalian kanak-kanak di taska dan prasekolah pun kita akan gunakan lagi. Okey. Selain pada itu, kita gunakan juga buku garis panduan itu kita pun guna sekali lagi. Kita juga guna piramid makanan Malaysia. Kita guna piramid makanan tahun 2020 ya, yang baru, bukan 2010. Kat mana nak dapatkan? Dekat portal My Health ni boleh dapat. Dalam grup rujukan pun ada juga, saya sharekan. Okey, kita tengok dekat sini dulu, ini kenyataan berkenaan dengan pertukaran piramid tersebut lah. Piramid 2010 tu kita tak guna lagi, kita guna piramid 2020. Okey. Apa beza piramid 2020 dengan 2010? Siapa tahu? Hari tu kita dah jelaskan juga dekat Selangor ya, dekat JPN Selangor. Ya, apa beza? Okey, ini piramid 2020. Apa beza dia? Siapa tahu? Kita nak tengok gambar satu lagi lah. Kita tengoklah gambar satu lagi. Kasih Chan dekat awak semua. Karbohidrat dengan sayur-sayuran tu tukar. Ya. Okey, betul dekat karbo dengan sayur-sayuran tu yang bertukar tempat. Kalau yang lama, dulu dekat bawah tu adalah karbohidrat, iaitu nasi, mi, tepung dan sebagainya. Tapi yang baru ni sayur-sayuran tu di aras yang kedua. Untuk yang baru, dia tukar sayur-sayuran dan buah-buahan di aras pertama. Untuk nasi, roti, mi dan sebagainya tu dia tukar ke aras yang kedua. Okey, so maknanya sekarang ni kita perlu makan paling banyak adalah buah-buahan dan sayuran. Nasi, apa sahaja jenis karbo tu kena kurangkan sedikit, kita ambil secukupnya sahaja. Kemudian di aras yang ketiga tu masih sama produk daripada protein.
protein iaitu produk daripada susu dan tenusu. Okey, kemudian produk daripada ayam, ikan, daging dan produk legam. Okey, produk legam ni apa dia? Okey, kita tengok apa itu produk legam kita tengok dekat slide yang seterusnya nanti. Okey. Kemudian kita juga masih menggunakan Akta Makanan 1983 iaitu berkenaan dengan Peraturan Kebersihan Makanan 2009 ini dalam tajuk 3.2 ini. Okey. Dan juga saya ada satu lagi buku sumber yang baharu untuk di bawah tajuk penyediaan makanan, minuman perlu bersih dan seimbang ini, iaitu saya gunakan inilah modul yang saya katakan tadi. Saya terlibat dalam memberikan penerangan berkenaan dengan modul ini, iaitu modul latihan penyediaan makanan di Taska, Tabika dan Prasekolah. Okey, jangan risau, modul ini pun saya dah sharekan dekat dalam grup rujukan tersebut. Nanti you all bolehlah dapatkan dekat situ Okey, modul ini dekat sini dia akan menerangkan kita khasiat-khasiat zat makanan, portion, kalori untuk seorang kanak-kanak tu berapa dan sebagainya. Okey? Nanti boleh dapatkan dekat grup tu. Okey. Cuba jawab soalan ini. Lepas jawab soalan ni, saya akan terangkan apakah itu produk legam di bahagian protein dalam kumpulan yang keempat itu. Beras aras berapa? Beras aras 2. Kalau siapa yang jawab C tu memang salah sebab beras adalah di aras 2. Tepung, donat donat tu dibuat daripada tepung. Tepung tu di aras berapa? Aras 2. Sekarang ni dia nak di aras 3. Okey, jawapannya adalah D kuih kacang hijau. Kacang hijau ini adalah produk di aras 3 iaitu produk legam siapa nampak dekat situ, legam satu sajian dan saya berikan ini adalah yang dikatakan legam. Apa itu legam? Legam kalau dekat Malaysia ni yang kita biasa jumpa adalah kacang dal, kacang parang, kacang pinto, kacang soya, kacang hitam, kacang merah, kacang hijau, kacang peach dan kacang kuda. Dan kacang kuda tu adalah salah satu produk legam dalam menu yang baharu untuk tahun ini yang perlu kita sediakan untuk anak-anak kita di prasekolah. Dan yang ini pula adalah produk legam yang overseas sikit lah, yang macam ala-ala kata macam ala-ala London, ala-ala Amerika sikit Yang ni kita jarang gunalah. Ada juga kita gunakan tapi yang biasa kita gunakan di Malaysia ni dalam piramid makanan Malaysia inilah dia kacang-kacang. Dia sebenarnya produk-produk ke kacang. Dia adalah produk adalah sumber makanan di piramid Malaysia di aras ketiga dalam kumpulan yang keempat. Ingat rakan-rakan, piramid Malaysia ada 4 aras dan ada 5 kumpulan dan produk legam ini di kumpulan yang keempat. Maknanya di aras 3 tu dia ada 2 kumpulan makanan dekat situ. Satu kumpulan adalah untuk susu dan produk tenusu dan kumpulan yang kedua dia inilah yang saya cakap tadi, ayam, ikan, sotong, daging dan produk legam So jawapannya adalah D aras ketiga kacang hijau, produk legam. Okey. Okey, kita pergi pada bahagian yang terakhir pada pengurusan penjagaan hal ehwal murid. Okey, pengurusan kebajikan murid, kemudian pengurusan penjagaan kebersihan, keselamatan dan kesihatan murid. Itu termasuklah kita jadi contoh tadi pun termasuk di bawah bahagian pengurusan penjagaan hal ehwal murid ni. Kita jadi role model juga kepada murid itu Okey. Di bawah pengurusan kebajikan murid, okey, kita gunakan
sumber rujukan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia. Dan kita guna surat yang terkini lah, iaitu pada tahun 2020. Setakat ini sahaja surat itu. Tahun 2021 COVID, 2022 lepas post COVID tak ada surat. Tahun ni 2023 pun tak ada. Tapi walaupun tahun-tahun cover letternya berubah, tapi isi kandungannya masih lagi sama. Benda yang sama sahaja setiap tahun. Okay, kita juga menggunakan senarai tugas PPM JD 2016 untuk bawah tajuk pengurusan kebajikan murid. So ini ni soalan bocor dah. Tadi saya dah bagi jawapan dah di awal tadi. So jawapan dia apa rakan-rakan semua? A salah. A salah. Jawapan A salah. Baca betul-betul ya, baca betul-betul. Soalan dan jawapan tu sila baca betul-betul. Sebab dekat situlah ada distractor dan sebagainya. Okey, berapakah jumlah bayaran skim perlindungan takaful yang ditanggung oleh kerajaan bagi seorang murid prasekolah? Jawapannya adalah C ya, RM1.50 setahun. A tu salah ya, RM1.50 sebulan, bukan jawapan. Yang jawapan yang betul adalah C. RM1.50 setahun. Di mana nak rujuk? Di dalam surat edaran pelaksanaan skim takaful pelajar sekolah Malaysia bagi murid prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan tingkatan 6 Kementerian Pendidikan sahaja. Dan jumlahnya adalah sebanyak RM1.50 setahun bagi setiap murid dan sumbangan ini ditanggung oleh kerajaan. So, jawapannya adalah C. Okey, seterusnya di bawah 4.2 penjagaan kebersihan, keselamatan dan kesihatan murid. Kita masih menggunakan buku garis panduan pengurusan prasekolah 2018. Juga kita gunakan buku garis panduan pengendalian kanak-kanak di taska dan prasekolah. Okey. So kita tengok soalan ini. Okey, jawapannya C ya. Okey, jika murid prasekolah mengalami gejala pendarahan gusi dan ruam berdarah, apakah tindakan yang perlu diambil setelah murid diasingkan? Okey, hantar murid ke rumah. Boleh ke tak boleh seorang PPM? Tak boleh. Tak boleh. Okey, hantar ke hospital dan klinik. Boleh atau tak boleh seorang PPM? Tak boleh. Tak boleh. Hubungi pihak hospital, klinik dengan segera. PPM boleh buat tak? Boleh. Tak boleh. Okey, jadi yang boleh hanya hubungi ibu bapa murid tersebut, itu pun selepas kita maklumkan dengan penyelaraslah guru prasekolah ataupun guru pentadbir di sekolah kita. So kat mana nak rujuk ini? Kita boleh rujuk di dalam garis panduan pengendalian kanak-kanak di taska dan prasekolah, muka surat 15, hubungi ibu bapa. Dan kemudian yang bawa jumpa doktor tu bukan kita tau, ibu bapa. Kita dah hubungi dia, dia datang ambil anak dia dan dia yang kena bawa jumpa doktor, bukan kita PPM. So sini jawapan yang betul. Okey. Okey, habis. Habis untuk 4 bab utama yang terdapat dalam kertas peperiksaan untuk PPM Prasekolah Grade N19. So sekarang saya akan sharekan tip ringkasnya untuk lulus peperiksaan. Okey, terlalu banyak untuk dibaca sedangkan peperiksaan tu semakin hampir. Seperti sekarang lah, tinggal lagi baki 8 hari macam tu lagi kita nak menghadapi peperiksaan. Okey. Yang pertama, buat dulu tinjauan keseluruhan topik. Kemudian kenal pasti topik-topik yang penting. Macam saya dah cakap tadi, kenal pasti dan taggingkan topik-topik yang penting itu sebab dia akan ada keluar dekat dalam semua soal, semuanya akan keluar dalam soalan peperiksaan nanti. Jadi buku mana saya dah cakap tadi kan, yang mana tajuk ini dia keluar kat buku mana, tajuk ini keluar kat buku mana, surat mana dan sebagainya. Patutnya tadi you all dah bawa bahan dan terus boleh tagging. Kemudian fahami konsep-konsep penting. Yang keempat, pastikan topik yang belum faham tu, kalau belum faham juga sangat-sangat, boleh terus
rujuk pada mereka yang lebih tahulah, boleh juga rujuk pada saya, tapi saya dah ada share juga dalam grup rujukan bahan-bahan yang saya sebutkan sepanjang saya berkongsi pada hari ini. Kemudian yang kelima, mulakan topik yang penting dahulu untuk tapi sekarang saya rasa dah masa ada lagi baki 8 hari, you all buat tinjauan semua topik dulu dan terus buat tagging. Okay, fokus kepada fakta-fakta utama. Okay, ramai yang tercakap dalam ni minta share link Telegram. Saya link tak ada, saya nanti you all boleh PM nombor Telegram saya selepas habis sesi perkongsian kita pada hari ini ya. Okay, malu bertanya akan sesat jalan. Okay, ada apakah orang sukses pernah gagal ya? Orang sukses itu adalah orang yang paling kerap gagal sebenarnya. Okay, jadi jangan malu bertanya. So ada apa-apa soalan setakat ini? Ada